Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala hadzal nabiyil karim wa imamil muttaqin wa qaidid du'akil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. InsyaAllah tuan-puan, kita akan sambung perbincangan kita yang kita tinggalkan semalam, yang kita stop semalam, iaitu tajuk perbincangan kita berkaitan dengan jenis jual beli yang dilarang, jenis jual beli yang diharamkan di dalam sistem muamalat. Sebagaimana yang kita sebut semalam, jenis jual beli yang diharamkan ini terbahagi kepada dua. Yang pertamanya ialah larangan haram lagi tidak sah, dan yang keduanya ialah jenis jual beli yang haram tetapi sah. Yang kedua itu insya-Allah bulan depan kita akan bincang, kita akan habiskan malam ini jenis jual beli yang haram dan juga tidak sah. Itu yang bahaya. Kalau jual beli yang haram tapi sah, itu sekadar haram, transaksi kita tu haram, tetapi kita boleh milik barang, tu tak bahaya lagi. Barang itu kita boleh milik dan kita boleh handle, maksudnya kita boleh tasarruf, kita boleh urus, kita boleh makan, kita boleh pakai, kita boleh guna, kita boleh hebah. Cuma transaksi itu tidak ada rekod pahala, bahkan ada dosa. Tapi kita nak lengkapkan malam ni, nak habiskan malam ni jual beli yang pertama, iaitu jual beli yang haram lagi tidak sah. Maksud dia transaksi itu haram, berdosa, dan kesan dia ialah kita tidak sah ni, maksudnya tidak boleh memiliki barangan tersebut di sisi syariat. Walaupun kita guna, kita pakai, kita hebah kepada orang lain. Kesan yang kedua, apabila benda tu tidak diberi milik oleh Allah Ta'ala, kerana pemilikan itu bukan di sisi kita tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua ialah tidak boleh untuk kita urus. Apabila tak boleh milik, tak boleh nak urus, tak boleh nak guna, tak boleh nak pakai, tak boleh nak hebah kepada orang, nak hebah kepada anak isteri kita, hebah kepada kawan kita, ataupun juga tak boleh nak berjual beli, tak boleh nak jual balik barangan yang tidak sah, tidak sah milik. Baik, kita sambung yang ketiga malam ni. Yang ketiga dia panjang sikit contoh dia. Jual beli yang pertama, jual beli deposit tidak sah. Jual beli yang kedua ialah jual beli hamba perempuan yang dipisahkan dengan anaknya yang masih kecil, yang masih mumayyiz. Kena mumayyiz dulu, walaupun tak balik, barulah sah dijual ibu ataupun dijual hamba perempuan yang masih ada anak kecil. Yang ketiganya semalam kita bincang jual beli binatang. Binatang yang ada anak masih menyusu juga tidak sah dipisahkan, jual ibu ataupun jual anak tanpa jual kedua-duanya. Dan yang ketiga, semalam juga kita bincang satu, sambung malam ni. Yang ketiganya adalah jual beli bersyarat. Dia banyak contoh jual beli bersyarat yang tidak sah yang kita akan sambung malam ni. Jual beli bersyarat ni maksud apa tu? Maksudnya kita nyatakan syarat di dalam akad jual beli, yang itu tidak sah. Adapun syarat di luar akad tidak memberi kesan kepada transaksi, tetap sah. Mana contoh semalam? Satu contoh jual beli yang bersyarat tidak sah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan disyarat dan tiada sah dijual dengan syarat menjual. Mana contoh? Seperti kata penjual, aku jual akan dikau sahaya ini, aku jual hamba ni dengan 1,000. Syarat dia atas bahawa engkau jual akan daku atau akan si fulan rumah engkau dengan sekian.
kita sebut semalam, kita ulang sekali lagi. Contoh pertama, malam ni kita nak sebut contoh yang kedua. Dia nak jual hamba ataupun nak jual kenderaan. Kita tak ada hamba sekarang ni. Contoh kita nak jual kenderaan. Kita nak jual kenderaan kepada dia, tapi syarat dia kita minta dia jual rumah yang kita minat, yang kita berkenan kepada kita. Dia berminat dengan kenderaan kita, kita minat dengan rumah dia. Jadi rumah dia kita dah deal lama, harga dia tak benar, dia tak bagi dengan harga yang kita nak. Lalu dia minat kepada kenderaan kita. Kita kata boleh, nak motor, nak kereta aku ni, aku jual ikut harga yang dia nak. Tapi engkau lepaskan ataupun jual harga rumah engkau tu dengan harga yang kita nak, yang aku nak. Tak sah penjualan kenderaan tersebut. Contoh, boleh aku lepas murah-murah je kereta aku ni. Aku jual lah kereta aku ni dengan harga 10k sahaja. Dengan syarat engkau lepaskan ataupun kau jual rumah engkau tu, yang satu tu yang aku berkenan tu, dengan harga 200k. Dia tak bagi kita 200k, lama dah duk deal. Dia nak jual dengan harga 250 contoh. Tiba-tiba dia berkenan benda kita pun letak syarat. Boleh. Sekarang ni kalau kau betul-betul nak kereta aku ni, boleh dengan syarat kau lepaskan rumah tu dengan harga aku nak. Bila kita masukkan dalam syarat, dalam ijab qabul, bukan di luar. Kalau dia di luar tak menjadi isu. Dia di luar, maksud di luar macam mana? Bukan dalam ijab qabul. Yang kita duk bincang ni, tak sah memasukkan syarat dalam ijab qabul. Contohnya, aku jual lah kenderaan aku ini 10k sahaja. Aku jual lah kenderaan aku ni 10k, kita kata 10k sahaja, dengan syarat engkau jual rumah engkau dengan harga 200k tunai. Dia pun ijab, kita ijab, dia pun qabul. Maka tidak sah transaksi tersebut. Kenapa? Kerana memasukkan syarat yang tidak dibenarkan. Malam ni kita nak bincang juga ada syarat yang dibenarkan. Sebab tu dia jenis jual beli ni dia kena ingat apa syarat yang dibenarkan oleh syarak, apa syarat yang tidak dibenarkan. Sekejap lagi dia akan cerita lebih kurang ada 6 ke 7 contoh jenis jual beli yang masukkan syarat sah juga. Yang ni contoh awal ni kita nak bincang jenis masuk syarat yang tak sah. Kalau dia di luar tak masuk dalam syarat pun sah. Contoh kita kata boleh aku nak jual, nak kenderaan aku boleh, aku lepas murah-murah saja. Tapi cara kau jual kenderaan rumah yang aku duk nak lama ni. Okey, dia kata boleh. Kita pangkat jual beli biasa saja. Aku jual kenderaan ni dengan 10k tunai, habis. Dia kata okey, aku beli. Settle. Yang tu tak memasukkan syarat sebab kita dia di luar daripada ijab qabul. Tak menjejahkan jual beli kita sah jual beli tersebut. Yang kita duk bincang ni jual beli yang memasukkan syarat dan ijab qabul, tidak dibenarkan oleh syarak. Contoh yang kedua, syarat yang kedua, yakni syarat hutan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan atau yakni jual beli yang masukkan syarat yang tidak sah, atau menjual dengan memasukkan syarat di hutan akan dia. Syarat boleh nak beli barangan ni, kita masukkan syarat dia kena bagi hutan kepada kita. Bukan hutan jual beli hutan, tak. Kita nak berhutang lama dengan dia tak nak beri, dia duit banyak. Tiba-tiba apabila dia nak beli satu benda dengan kita pun masukkan syarat supaya dia benarkan hutang kepada kita. Mana contoh? Seperti aku jual akan dikau sahayaku ini dengan 1000. Contoh sahaya ni zaman dulu tuan-puan. Dan penulis ni dia hidup zaman yang masih lagi berleluasa. Orang sahaya, pembantu, khadam. Sebab tu contoh sekitar kehidupan dia. Life dia masa tu banyak. Hari ni dah bertukar dah. Tak ada dah sahaya, jadi orang gaji je. Ada orang gaji. Orang gaji ni lain tuan-puan. Orang gaji bayar gaji. Sahaya ni dia milik kita. Seorang gaji bukan milik kita, bukan kita boleh guna dia.
Dia lain. Ada orang tanya, Ustaz, saya tak faham lah sahaya hamba ni. Dia kata macam orang gaji ke? Bukan macam orang gaji, lebih kurang sama tu dari sudut kerja saja. Orang gaji ni kan dia kerja ikut kita suruh, tapi kita bayar gaji. Adapun hamba, dia panggil hamba ni milik. Allah memberi kebenaran untuk milik hamba. Tu dia panggil hamba. Adapun gaji, kita tak milik dia. Orang gaji ni dia dibayar upah, masuk dalam sistem upah. Dia kena ada akad upah kalau betul-betul kita nak follow dia punya sistem muamalat yang sebenar. Ada terma dia, termasuk dalam upah. Jadi apabila ada upah, dia ada term of condition. Kalau dia setuju, okey. Jadi benda yang kita nak suruh tu, sebelum kita bayar gaji, dia kena ada dulu perincian dia, kena ada deal dengan dia. Sebab kita nak bayar upah, gaji upah sekian, apa job ataupun bidang tugas yang dia kena buat. Dia setuju semua. Apabila setuju semua, barulah kita akad. Maknanya apabila kita suruh benda yang termasuk di dalam kandungan, termasuk dalam perjanjian kita, masuk terma dan cara upah, maka dia tak boleh tolak. Dia tak boleh kata, ini bukan tugas saya. Saya dibayar upah bulanan 2,500 ini hanya untuk masak saja. Lipat kain bukan tugas saya. Kalau dalam terma kita tak masukkan, memang betul, tak boleh. Haram kita suruh dia benda yang tak termasuk di dalam bidang tugas. Itu dipanggil sistem upah di dalam muamalat Islam. Adapun hamba, dia bukan orang gaji yang dibayar gaji, tidak. Dia milik mutlak kita. Kalau kita, cuma dia milik tu ada mekanisme yang syarak turunkan, yang syarak sediakan, iaitu akad. Akad pemilikan hamba, salah satunya ialah jual beli. Apabila kita beli seorang hamba yang dijual oleh si fulan bin si fulan, maka kita memiliki keseluruhan hamba itu. Maksudnya hamba itu seperti barangan yang boleh diperdagangkan. Separuh hukum dia hukum harta, separuh lagi hukum manusia. Tu dia panggil hamba. Oleh kerana kita ni diberi kenikmatan, tu kena bersyukur banyak tuan-puan. Akhir zaman ni nikmat Allah beri, Allah bebaskan. Ramai kita ni merdeka, bebas. Tidak lagi berada di bawah mana-mana majikan. Tetapi hamba, dia tidak merdeka. Maksudnya diri dia tidak merdeka. Kita dulu ni tuan-puan, dua-dua, diri tak merdeka, tanah air tak merdeka. Apabila diri dimerdekakan oleh Tuhan dia, dan Allah beri nikmat pula, tanah air kita diberikan di merdeka daripada jajahan takluk. Itu nikmat yang besar yang disebut oleh para ulama dalam kitab-kitab fiqh. Apabila merdeka, Tuhan dia merdeka dia panggil hur. Jadi status manusia ada dua. Pertamanya merdeka diri dia, tidak lagi berada di bawah kekuasaan mana-mana manusia lain. Maknanya tidak lagi berada di bawah kekuasaan Tuhan dia. Tapi kalau hamba, dia panggil orang yang berada di bawah kekuasaan Tuhan dia. Dia tak boleh buat apa. Ikut Tuhan dia suruh. Dan Tuhan dia tak wajib bayar gaji kepada dia. Cuma wajib sediakan nafkah, sama dengan isteri, dengan anak-anak. Nafkah wajib. Nafkah wajib seperti makan minum dia, wajib Tuhan sediakan. Pakaian dia, wajib Tuhan sediakan, sama macam anak dengan isteri. Dan tempat tinggal dia, kena sediakan bilik yang sesuai. Sama kita sediakan bilik untuk anak kita. Jangan sediakan bilik yang tak layak bagi dia. Hamba kita, ada undang-undang yang Allah tetapkan dalam sistem perhambaan dalam Islam. Jadi datangnya syariat Nabi kita tuan-puan, dia menaik tarafkan golongan hamba, walaupun dia tak hapus. Cuma Islam ini menggalakkan sangat besar fadilah orang yang membebaskan hamba. Nikmat bagi kenikmatan kepada orang yang masih hamba ini, bagi dia merdeka, bagi dia bebas, pahala besar. So antara orang yang paling banyak dan paling ramai merdeka hamba ialah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ni digelar, dia ada gelaran. As-Siddiq tu gelaran yang popular. Dia ada satu lagi gelaran, iaitu orang yang banyak memerdekakan hamba.
Orang yang memerdekakan hamba ini fadilat dia sangat besar. Sepertilah orang yang mengislamkan orang lain. Fadilat besar lagi orang mengislamkan orang lain. Dan yang keduanya ialah orang yang memerdeka, membebaskan hamba daripada jajahan. Ini antara tugas ataupun ibadat ataupun amalan yang sangat besar yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sebab dia orang yang banyak harta benda, dia orang kaya. Walaupun tidak digembar-gemburkan kekayaan Abu Bakar ini, khalifah pertama ganti Nabi ini, sehebat Abdul Rahman bin Auf. Tidak digambarkan kekayaan Abu Bakar seperti Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf ni sangat luas ataupun sangat jutawan. Sehingga banyak dia punya kisah-kisah dia ataupun banyak cerita dia disebut di dalam surah Sirah Nabawiyah. Tu Abdul Rahman bin Auf. Tetapi Abu Bakar juga orang yang kaya. Sebab Abu Bakar ni menurut rekod ataupun catatan Sirah Nabawi, dialah orang yang paling banyak, paling ramai membebaskan hamba. Antara hamba yang paling mahal yang dibebaskan oleh Abu Bakar, iaitu hamba yang dimiliki oleh Abu Jahal, iaitu Bilal bin Rabah. Mahal itu. Jadi Abu Jahal dia tak nak merdekakan Bilal. Dia seksa Bilal itu, dia tak nak merdekakan. Dan kebiasaannya tuan-puan, orang kafir ni dia tidak akan merdekakan hamba. Lebih-lebih lagi hamba itu orang Islam. Bukan senang dia nak merdeka. Kalaulah dia nak merdeka juga ada cara dia kena bayar. Dia kata aku bebas kamu dengan bayaran. Itu dia panggil dalam yang pernah kita sebut sebelum daripada ni, dia panggil hamba. Hamba mudabbar, hamba muba'ad, ada hamba kitabah. Tu jenis-jenis hamba. Hamba kitabah ni hamba yang diakad kitabah oleh tuan dia. Aku merdekakan kamu dengan bayaran 20k. Aku beli kamu dulu 10k, aku bebas kamu dengan bayaran 20k. Carilah duit dia untuk dia bayar kepada tuan dia. Dia tidak akan bebas mudah-mudah secara percuma, melainkan orang Islam. Bahawa orang Islam ni ada hukum, gesaan, galakan, tawaran daripada Allah supaya bebas hamba dengan pahala yang besar. Menurut rekod ataupun catatan dalam sirah tuan Ibn Hisham, Abu Bakar ni ketika mana dia nak bebaskan Bilal bin Rabah, dia menawarkan, bukan deal nak tanya Abu Jahal berapa, tidak. Dia menawarkan tawaran kepada Abu Jahal, berapa yang Abu Jahal nak? Aku nak bebaskan, aku nak beli. Maksudnya bebas ni dia nak beli hamba. Lepas dia beli baru dia bebaskan. Dia nak beli hamba, nak beli Bilal bin Rabah. Berapa setinggi mana pun Abu Bakar akan beli. Ini kekalahan. Inilah dia tuan-tuan, kafir Quraisy ketika itu dia tak boleh nak lawan geng koprak orang Islam yang masuk Islam, sebab dia orang kaya. Bukan deal harga, tidak. Dia nak bagi ke tak nak bagi, berapa kamu nak, asalkan bagi, Abu Bakar nak bayar. Mengikut sirah, antara bayaran yang mahal Abu Bakar terpaksa keluarkan untuk membeli Bilal, kemudian Abu Bakar bebaskan. Ini antara besar jasa Abu Bakar dalam dunia Islam, kerana dia banyak menyelamatkan golongan hamba daripada diseksa. Baik. Yang kedua tuan-puan, contoh dia kata dia masukkan contoh hutang. Atau dengan syarat di hutang. Mana contoh? Seperti aku jual akan dikau sahaya. Aku jual hamba ni dengan 1000 dinar. Ni cerita orang dulu. 1000 dinar. Dengan syarat engkau menghutangkan akan aku 100. Dengan syarat engkau beri hutang kepada aku 100 dinar. Aku jual hamba ni 1000 dinar kepada engkau, dan kau berikan hutang kepada aku. Dahlah jual hamba 1000, nak suruh bagi hutang pula. Tak sah masukkan hutang dalam transaksi ataupun dalam lafaz ijab qabul. Kalau jual tak masuk hutang, kita dah faham, itu sah. Aku jual lah hamba ni 1000 dinar, tak ada masuk syarat hutang. Tapi di luar tu kita minta, aku nak berhutang, nak jual hamba apa aku nak jual tapi tak cukup duit, aku nak guna duit ni, boleh dah aku nak hutang? Dia kata kena hutang boleh, tapi kena jual hamba tu. Aku berkenal lama dah hamba ni.
Hamba engkau ni yang kenal lama, rajin buat kerja. Dia lagi rajin lagi mahal. Cantik dan rajin. Tu ciri-ciri hamba yang mahal. Kalau cantik saja penyegang, murah juga tuan-puan. Dia nak rajin, cantik, buat kerja rajin, patu pula cantik pula, lagi mahal. Itu ciri-ciri hamba. Spesifikasi dia lah. Macam kita beli kenderaan lah. Baik. Yang ketiga, contoh. Contoh yang kedua, masuk hutan tak sah. Contoh yang ketiga, dan seperti dibelinya umpama padi. Seperti dibeli barang. Belinya beli mabik, beli sesuatu. Seperti pembeli membeli sesuatu. Pembeli ni dia beli sesuatu. Contoh apa sesuatu tu? Contoh dia beli padi. Dengan syarat bahawa diketam atau dijahit dia akan kain oleh baik. Dia beli kain atau padi. Contoh je lah. Contohnya dia beli padi. Lepas tu dia masukkan syarat diketam. Kena potong. Beli padi. Beli padi di buah. Di pokok. Dia beli padi. Beli padi sekali dengan pokok ni. Isu dia tuan-puan. Beli pokok padi. Bukan nak beli kebun. Beli kebun sekali dengan beli tanah lot, beli kebun, beli sawah sekali dengan padi yang ada dalam sawah, harga satu. Itu tak menjadi isu. Ni sawah tak nak beli. Nak beli padi saja. Nak beli padi dengan pokok-pokok. Sebab padi masih belum diketan, masih belum diambil lagi. Kalaulah diambil padi boh dalam guni, tak menjadi isu itu. Simple je. Ni contoh dia. Nak cerita tak sah, masukkan syarat ketam, syarat ambil, iaitu kita nak beli padi yang masih berada di pokok, tapi kita masukkan syarat. Masukkan syarat. Apa yang syarat yang kita masukkan? Aku belilah padi ni dengan harga sekian, syarat dia engkau kena potong. Sepatutnya tak perlu masukkan, sebab kita nak beli padi dan pokok sekali. Tak perlu masukkan syarat. Ada yang syarat masukkan, itu pajak lain. Kita akan bincang di bawah tu. Di bawah tu 7 contoh dia bagi, 6 ke 7 contoh yang sah masukkan syarat. Ini dia beza. Orang nak pajak buah tuan-puan, sistem pajak biasa hari ni, pajak ni tak ikut sistem Islamik, sistem muamalat Islam dah. Dia main beli je. Beli buah, pajak 1 ekar saya pajak, bayar siap 1 ekar buah mempelan di Perlis. Untuk projek tahun depan. Tahun ni pajak siap dah. Tahun depan ni tuan-puan tak keluar lagi biji. Tapi dia tahu ladan ni, ladan di Beseri ni memang antara ladan kualiti. Biasanya ladan ni setiap tahun boleh keluarkan berapa tan. Tapi kita booking awal. Pajak awal. Pajak buah yang masih tak ada di pokok. Yang orang ada, bukan majoriti, tapi ada juga orang buat pajak buah yang masih belum berbuah. Tak sah. Itu bukan sistem muamalah. Ada yang dah berbuah, tapi buah masih muda. Dia tak tunggu masak dulu tuan-puan. Patutnya dalam cara Islamiknya ialah kena tunggu dia tua dulu buah tu. Tunggu dia buah dulu, tunggu dia masak dulu walaupun tak ranum. Baru boleh pajak, baru boleh bayar. Tapi dia ada syarat dia. Kalau buah masih tak ada tuan-puan, tetap tidak sah bayaran pajak. Kalau buah ada, kena tengok dulu. Buah putih ataupun dah tua ataupun dah masak. Maka kalau buah itu buah yang masih putih baru tu keluar, putih baru tak tua lagi, itu juga tidak sah. Tapi kalau buah dah tua, tak masak lagi, ni mula baru boleh kita pajak ataupun jual beli buah di pokok. Pajak ni tuan-puan bahasa kita. Bahasa Islamiknya dipanggil jual beli buah di atas pokok. Orang Melayu ni panjang sangat dia buah nama lah, pajak. Pajak apa? Pajak buah. Jual beli buah atas pokok, pokok milik orang lain, tanah milik orang lain. Kita nak beli buah saja, pokok kita tak nak beli. Kadang-kadang tuan-puan, ladang ni milik orang. Kebun ni, pokok milik orang lain.
Orang sewa ladang, dia tanam pokok mangga. Tapi apabila buah mangga banyak, dia tak nak pasar sendiri, dia cari buyer. Kita supply. Kitalah supplier tuan-puan. Lalu kita ni apa? Kita nak beli buah saja. Pokok tak nak beli. Itu dia panggil satu ladang itu ada 3 milik. Ladang kebun milik orang si A, pokok milik si B, buah milik C, A, B, C. Tu dibincang dalam kitab. Nanti kita akan masuk tajuk dia, iaitu jual buah di pokok. Pokok milik orang, kadang-kadang ladang milik orang lain. 3 pemilik. Kerana ladang dia tukang sewa je. Adapun pokok kayu itu, owner kepada pokok dia penyewa. Tapi dia tak nak supply sendiri, cari orang lain. Supplier dia akan cari buyer. Kita ni berebut ni, kerana ladang ni kualiti dia booking awal, maka ada syarat. Kalau buah tu putih, kalau buah tu dah tua, sah jual beli buah atau pokok dengan syarat kena masukkan syarat yang telah ditetapkan oleh ulama, syarat potong. Ni tak sah. Agak keliru sikit. Tak sah ni sebab kita nak jual bukan nak pajak. Ini nak jual pokok dan juga buahnya sekali. Tu tidak panggil pajak. Pajak ni pokok orang lain. Ni dah pokok pun sekali. Sepatutnya padi dengan pokok tak perlu masukkan syarat potong, kerana dia serentak saja. Saya beli padi ni dengan harga sekian-sekian. Baik, seterusnya. Dan sah menjual dengan syarat khiyar. Ni nak masuk sah menjual dengan syarat. Habis. Yang ni pula tuan-tuan, dia nak cerita, tapi kita akan completekan dulu hak tak sah ni. Hak tak sah habis dah dia cerita. 3 contoh je yang tak sah. Masukkan syarat hutan, masukkan syarat yang terakhir tadi, syarat potong. Tak sah. Kemudian dia nak cerita pula syarat yang jual beli yang boleh dinyatakan syarat dalam akad jual beli. Tu. Sebelum tu tuan-puan, sebelum tu kita cerita dulu yang kata masukkan syarat ni tak sah. Ingat, masukkan syarat ni maksud apa dia tuan-puan? Masuk syarat dalam dalam ijab qabul, bukan deal di luar. Yang tu tak sah. Tapi kena ingat, yang kita nak masuk ni ada juga syarat yang memang dibenarkan untuk kita masukkan dalam ijab qabul. Ada. Mana dia? Ni insya-Allah kita nak bincang sekejap. Cumanya saya nak jelas sekali lagi. Umumnya tuan-puan, yang masuk syarat ni umumnya, cerita umum. Dia bagi contoh 3 saja. Umumnya, apabila syarat itu tidak dibenarkan. Sebab tu sekejap lagi kita nak contoh syarat dibenar. Tuan-puan ingat syarat dibenar je. Secara umum tak boleh nak memasukkan syarat yang tidak dibenarkan oleh syarak ke dalam ijab qabul. Kenapa? Kerana tak sah. Apa saja syarat? Syarat hutan, syarat kau beli barang aku, syarat yang ketiga syarat potong, ataupun terakhir kita bagi contoh syarat dia panggil syarat kelebihan. Ini banyak tuan-puan, ini banyak orang buat walaupun melawak, tak sah walaupun melawak. Contoh tuan-puan, ni praktikal dah apa yang berlaku di lapangan. Kerana saya ni tuan-puan bukan mengajar muamalat saja, tapi berada di lapangan. Boleh cerita contoh. Macam Imam Hanafi. Kenapa Pak Mazhab ni tuan-puan? Pak Mazhab ni kalau muamalat qaul mu'tamad Imam Hanafi. Sebab iman Pak Mazhab ini, 3 iman dia tidak terlibat dalam sistem perniagaan. Iman kita Syafi'i, dia tak terlibat dalam niaga. Dia memang habiskan masa dalam dunia dakwah dia. Iman Malik juga sama. Dia menghabiskan masa hidup dia dalam dunia dakwah dia. Iman murid kepada iman kita, nama dia ialah Iman Hanbal, Iman Ahmad bin Hanbal, juga sama. Tetapi Iman Hanafi, iman yang paling tua. Iman Hanafi ni, dia bukan saja
dalam dunia dakwah, tapi dia terlibat di dalam sistem perniagaan sepenuh masa. Nah, di Baghdad, di Kufah, dia ada satu kedai yang besar di Kufah. Dia terlibat dalam kain. Di antara penjual kain yang terbesar di Kufah. Sebab tu apabila berlaku khilaf di kalangan tiga mazhab, ulama akan memilih pandangan Imam Hanafi. Kenapa? Kerana dia praktikal, dia bukan teori. Dia bukan ajar teori saja. Dia praktikal di lapangan. Dia tahu bagaimana terlibat di lapangan sebenar berurus niaga dengan orang. Jadi saya nak cerita apa tuan-puan? Contoh, apabila orang ini, walaupun nampak dia melawak, pembeli saya ni tuan-puan, pelanggan saya ni, walaupun dia melawak, tapi sebenarnya tidak sah. Banyak isu. Antaranya claim. Jadi kita ni tuan-puan ni kena tahu Islamik juga, untuk nak claim produk. Nak claim produk ni tuan-puan, dia ada dua level dalam Islamik. Pertamanya level yakin. Yang kedua level zon. Biasanya kita claim ini level zon. Kita kata produk kita ini kebaikannya A, kebaikan dia B, kebaikan dia C. Kenapa kita boleh claim kebaikan ini? Adakah tak dikira menipu? Ini kena tengok. Untuk berada pada level zone, maksudnya kuat sangka kita, produk kita ni kelebihan dia boleh merawat A, B, C. Kenapa? Kerana telah diuji keberkesanannya terlebih dahulu. Barulah kita boleh kata klaim kita ini klaim yang berasaskan, bukan yakin, berasaskan level zone, kuat sangkaan. Sebab itulah tidak haram apabila klaim-klaim A, B, C, D, level dia level zone, tiba-tiba dia makan tapi tak jadi pun, tak haram. Ni ada orang tak faham, dia klaim, dia kata tak boleh ni klaim. Kenapa? Kerana belum tentu lagi jadi, tiba-tiba klaim awal. Ya, ada yang tak boleh. Sekiranya tidak berada level zone, tak boleh klaim. Ini kena tahu dari segi, dia panggil ciri-ciri muamalah. Bagaimana nak boleh kata zone? Kena ada research. Sebab tu kena ada R&D. Kalau produk yang ada R&D dan lagi power tuan-puan, lagi zone kita ni, iaitu telah diuji keberkesanan oleh third party, oleh pihak ketiga. Ini lagi power. Lagilah zone kita kuat sangka. Jadi menepati, dia panggil syariah compliance. Contoh apa tuan-puan yang biasa pelanggan saya akan melawak dengan saya yang tak sah? Dia kata, Ustaz, saya kata ubat gigi di kedai saya ni, dia boleh tahan 7 ke 10 bulan. Oh, ini dia kata siap. Dalam kad jual beli dia kata, kalau tak tahan 7 saya hantar balik ke Ustaz. Dalam kad jual beli saya kata, cerita ubat gigi saya ni ada non-function. Kita cerita, kenapa boleh cerita non-function? Ada R&D. Produk ni ada R&D dan ada third party yang menguji, yang telah uji keberkesanan dia. Sebab tu dia quality. Ni kalau nak jual produk, cari yang jenis yang kriteria macam ni. Tak kisahlah jual produk apa pun, tapi kriteria yang ada R&D sangat bagus. Sebab apa? R&D itulah yang boleh melayakkan untuk kita berada pada level zone, bukan yakin. Zone. Kalau level yang ketiga, dia panggil waham dan syok. Itu tak pasti, sebab tidak pernah diuji keberkesanannya melalui dia punya bahan-bahan ramuan. Ramuan organik, klaim organik, ada ladan ke tidak? Ada ladan. Okey, betul, tidak menipu. Tapi kalau klaim organik, orang ini, dunia pasaran ini tuan-tuan, dunia yang penuh dengan kepalsuan. Saya lebih kurang 15 tahun duduk dalam dunia production tuan-tuan, produce produk sendiri dan pasarkan produk organik yang milik orang lain. Sangat-sangat teruk dia punya game ataupun permainan dalam dunia industri pemakanan ini. Sangat-sangat menipu. Dia meletakkan kesihatan orang ramai ini nombor 10. Keuntungan nombor 1. Islam meletakkan yang pertama dulu, bukan nombor 10. Bukan keuntungan yang pertama. Yang pertama dulu ialah ciri keselamatan pengguna, ataupun bahasa kita kesihatan pengguna. Mana dalil? Surah Baqarah. Nabi kata, Allah Ta'ala kata, makanlah rezeki ini halalan tayyiban. Dua ciri ini yang payah nak cari gini tuan-tuan. Pertama, ciri halal, kamu nak guna apa pun produk, nak makan apa pun halal. Yang kedua, tayyib. Ciri tayyib ini yang hari ini hilang.
Makan di kedai tuan-puan, kita beli, bukan makan di kedai, beli sayur-sayuran. Kononnya kita nak makan ulan banyak, sayur banyak. Sebab apa? Sebab dari segi pemakanan yang bagus, kena lebihkan sayur, lebihkan ulam. Kita pembeli. Nikmat akhir zaman yang Allah tarik di mana tuan-puan? Di kualiti kalori setiap makanan. Allah tarik nikmat. Yang keduanya ialah fizikal, dia semakin kecil bukan besar. Tu nikmat yang Allah tarik akhir zaman. Apa pun dia makin kecil. Telur makin kecil, buah makin kecil, bijirin makin kecil, dan nilai kualiti ataupun nilai kalori dalam tu makin mengecil, makin menghilang. Dan apa yang saya nak sebut tidak ada tayyib tuan-puan, campuran dalam itu berbahaya kepada kesihatan, tidak akan dapat piayawan tayyib. Kerana Ibnu Katsir dalam tafsirnya mentafsirkan ayat tayyib ini, Ibnu Katsir menyatakan mesti ada dua ciri baru dapat tayyib. Yang pertamanya, tidak ada kandungan di dalam sayur itu, tidak ada racun yang berbahaya kepada kita. Tapi bahan kimia yang racun tuan-puan sangat tinggi kandungan, yang boleh berkesan balik kepada organ kita, boleh kesan balik kepada buah pinggan kita, kesan balik kepada hati kita. Makan, maka tak akan dapat tayyib. Ibnu Katsir kata pertama, makanan yang tayyib ini makanan yang tidak mudarat kepada kesihatan walaupun jangka masa panjang. Memang kita makan bukan terus sakit pinggan, bukan terus kesan kepada organ kita, tidak. Maunya 10 tahun buat ada kesan kepada organ perkumuhan kita. Tetap Ibnu Katsir kata tidak buah pinggan. Tu nak cerita kepada tuan-puan, dunia hari ni banyak dunia yang palsu yang boleh jahanamkan sistem kesihatan kita. Sebab orang meletakkan nombor 10 dah, tapi komersial dia panggil aktiviti yang berorientasikan kepada keuntungan dunia. Walaupun terpaksa mengorbankan nilai kesihatan manusia. Bayangkan anak kita makan produk minda tuan-puan. Produk minda apa pun di pasaran, kita tak tahu glukos yang dicampur itu, ataupun kita panggil laktos yang kita campur itu. Laktos yang kita campur itu kandungan gula. Gula yang sangat tinggi, bukan kandungan gula organik, bukan. Gula yang tinggi, lemak yang tinggi, kalori yang tinggi. 10 tahun kita makan produk minda, apa pun, saya tak nak claim produk mana-mana, ni cerita umum saja. Laktos itu kita import daripada luar. Ada import daripada China, ada import daripada London, ada import daripada Jerman. Laktos itu bukan kita buat, import daripada luar. Jadi cerita tuan-puan, apabila kita cerita, lalu kita kata produk saya ini ada klaim 4-6 klaim. Lah sekali saya kata konsep dia jimat selamat. Kata boleh tahan berapa Ustaz? Saya kata boleh tahan 7. Satu tiub bagi gigi 7 bulan ke 10 bulan. Kita dah buat kajian dan pengalaman kita buat. Oh, dia kata tak apa Ustaz, kalau saya belilah produk ni RM22, boleh tahan 7 bulan, murah. Kalau tak tahan 7 bulan saya hantar. Saya kata jangan buat macam tu Ji, tak usah. Kalau Haji nak beli, tak nak beli tak payah. Oh tu ke? Oh dah Ustaz kata 7 tu saya kata jangan masukkan dalam akad jual beli. Kalau Haji tak percaya pun jangan masuk dalam jual beli. Dia sebenarnya melawak campur betul. Dia percaya tak percaya lagi, tak try. Saya kata Haji beli dulu, jangan masukkan ni. Tak boleh tak cukup 7 bulan. Tak apa. Hantar balik, saya bayar ketika tu. Jangan masukkan jual beli, tak sah. Tu nak cerita banyak juga orang melawak macam tu. Jawab dia tuan-puan, melawak tapi tak sah. Jangan masukkan dalam ijab qabul kita melawak walaupun kita tak yakin. Tu. Wallahu a'lam. Habis last kali tuan-puan, kita nak break. Kita insya' ke? 8.18 kan ni? Insya' dah kan? 8.26 ke insya'? 8.23. Okey, sikit lagi Okey, kita nak bincang pula tuan-puan. Dah tahu dah kalau masuk syarat ni sangat simple, very simple saja. Asalkan masuk syarat, tak kisahlah syarat tu apa. Mudah. Ni kita nak cerita pula syarat yang dibenarkan. Jadi tuan-puan ingat, syarat dibenarkan. Selain daripada ni, tak sah masuk syarat lain. Ni. Mana syarat yang dibenarkan? Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Dan sah menjual dengan syarat khiyar. Ni sah masuk syarat. Ni dia panggil, dia ada 7 semua tuan-tuan.
InsyaAllah malam ni kita sebut 1-2 saja, yang lebih itu bulan depan. 7 semua. Yang pertama, dan sah menjual dengan syarat, dengan masukkan syarat dan ijab qabul. Syarat apa? Syarat khiyar ataupun lepas daripada aib. Ini betul. Yang ni dia tak nak beramal. Tak ramai tuan-puan beramal. Mana-mana syarikat tidak beramal dengan apa nama ini, sistem ni. Tapi saya sendiri tuan-puan, memang kita cuba bertahan, kita cuba beramal salah satu daripada syariat yang dihilang, iaitu dipanggil khiyar. Tuan-puan pergi di kedai, jarang dah boleh khiyar. Apa maksud khiyar tuan-puan? Kita pilih, khiyar ni ada 3. Khiyar majlis, dalam majlis itu, dalam depan cashier tu, kita diberi pilihan oleh syarak. Nak beli ke tak jadi, nak cancel, boleh. Kalau nak cancel, walaupun kita dah akad, boleh. Kalau tak akad lagi, tak payah tanya, ustaz saya tak beli lagi ni, boleh tak nak hantar? Hantarlah, bukan beli lagi. Pergi hantarlah tempat kita ambil ni, rak mana? Tak payah tanya itu. Ini nak kita dah ijab dah dengan cashier, tapi tak berpisah lagi, dah bayar dah bayar siap dah, tapi kita tak berpisah dengan cashier. Boleh nak beritahu pada cashier, dek, pakcik tak jadi belilah ni barang ni. Kenapa pakcik bawa duit lebih ngam-ngam lah. Makcik tadi terlupa, makcik pesan benda lain. Nanti balik ke rumah makcik marah kat pakcik, siang kat pakcik. Tak boleh lah pakcik. Haram dia. Haram dia menolak khiyar. Kerana khiyar ini Allah berikan secara auto. Khiyar syarat tuan-puan, dia bukan pilih. Ada 3 ni, ada 2 pilih. 3 ni, ada 1 pilih, 2 auto. Maksud apa auto? Syarak membenarkan kepada dia secara auto tanpa perlu pilih. Tak boleh nak menolak. Khiyar dalam majlis tuan-puan, dalam majlis belum berpisah di antara cashier dengan kita. Islam membenarkan kepada kedua-dua ni, salah satu daripada seorang ni ataupun kedua-dua, untuk meneruskan kira jadi ataupun cancel. Ni keadilan Islam. Dia nak jaga daripada orang hajat, tiba-tiba tak jadi beli kerana nak guna duit, boleh pulang balik. Mana cashier tu menolak, haram ke atas dia. Dia kata tak boleh pakcik, kami di sini selepas akad jual beli tak boleh pulang dah barang. Maka haram ke atas dia menolak khiyar yang telah diperuntukkan oleh syarak. Khiyar apa tu? Itu dipanggil khiyar syarak. Khiyar syarak. Hari ni orang panggil tuan, kalau dalam dunia hari ni dia panggil money back guarantee. Ada jaminan dibayar balik duit. Khiyar yang kedua kena pilih tuan-puan. Ini money back guarantee. Khiyar yang kedua kena pilih. Syarak memperuntukkan 3 hari 3 malam saja. Dia panggil khiyar syarak. Khiyar ini pilihan. Tu mana khiyar? Bahasa Arab dia. Bahasa kita dia panggil pilihan. Pilihan sama ada nak meneruskan jual beli ni kira jadi ataupun nak cancel. Tu dia panggil khiyar. Kalau dalam majlis, dia panggil khiyar majlis. Kalau pilihan nak jadi ataupun nak cancel itu di luar daripada majlis, dia panggil khiyar syarak. Tapi ini kena pilih. Tak pilih, terlepas. Bila nak pilih? Hanya diperuntukkan masa pilih itu dalam akad saja, bukan di luar. Tak boleh di luar akad, kena masukkan dalam akad. Mana contoh dia? Contohnya kita beli benda besar. Contoh, dia tak semestinya benda besar. Kita biasa ni buatnya benda besar, beli kereta, beli kenderaan biasa, kita masukkan khiyar syarak. Tak semestinya benda besar. Benda kecil pun boleh. Beli roti pun boleh. Asalkan harta, tak kisahlah kecil mana pembelian. 3 hari 3 malam. Balik di rumah fikir 3 hari 3 malam jadi ke tak jadi ni. Kok nak guna duit. Penjual pula jadi ke tak, kok sayang balik barang. Boleh. Dalam ijab qabul tuan-puan, kita masukkan syarat. Aku jual lah kenderaan ini, kereta aku ini 30k dan ada dan belakang. Dan aku pilih khiyar syarak 3 hari. Tak perlu sebut 3 hari pun tak apa. Sebab memang khiyar syarak peruntukan di dalam perlembagaan muamalah hanya 3 hari, tak boleh lebih. 3 hari saja. Tak boleh kata ustaz saya nak 3 hari tu tak ada nak fikir lagi. Bos seminggu lah. Itu bukan. Seminggu hak kita. 3 hari saja peruntukan. Syarat kena ikut undang-undang. Kalau perlembagaan Malaysia pun kita boleh follow, walaupun tak berapa nak boleh follow. Ni perlembagaan syarat memang wajib follow. Baik, settle. Penjual kata aku tak pilih. Tak apa, penjual dia boleh, dia tak wajib.
pilih. Penjual kata, saya kira nak jual dah, saya tak pilih. Tak apa. Kalau penjual pun nak pilih, boleh. Penjual kata, saya jual kenderaan ini 30k dan saya pilih khiyar syarat 3 hari. Koklah saya nak guna balik kenderaan, saya berasa sayang balik. Pembeli pun kata sama, aku beli kenderaan kereta ini 30k dan aku pilih khiyar syarat. Sah memasukkan khiyar syarat di dalam ijab dan qabul. Sah. Tu. Jangan orang buat tu hari ni. Bukan mana boleh buat, dia awal-awal dia tak bagi. Dia ada tulis saya buat di belakang. Barang yang dibeli tidak boleh dihantar balik. Awal-awal lagi dia tutup ruang untuk khiyar syarat. Untuk khiyar. Melainkan ada juga kedai kata, tapi dia kata ni, ini dia punya ihsan dia, dia tak masukkan ijab qabul, tak jadi. Lepas ijab qabul, lepas kita beli, dia kata kalau berosok barang, apa nama ni, pak cik boleh hantar balik. Bawa je resit. Itu dia tak masuk khiyar syarat, tapi khiyar yang ketiga. Yang ketiga tak perlu masuk di ijab qabul. Apa nama khiyar yang ketiga? Nama dia khiyar aib. Hantar balik dengan sebab kerosakan yang berlaku barang yang kita beli. Itu dia panggil khiyar aib. Khiyar dengan sebab berlakunya kerosakan terhadap barang yang kita beli, dan syarat dia kerosakan itu bukan baru tapi lama. Dia panggil aib qadim, bukan aib jadid. Aib jadid tidak dibenarkan tukar. Kita yang hantar barang itu sampai guna, sampai rosak barang tu, tiba-tiba nak tukar, tak dibenarkan. Naik kenderaan, masa kita beli elok lagi, guna seminggu, guna sebulan, rosak kenderaan di tangan kita. Dia nak tukar. Dia kata, mana boleh jual barang rosak ni, saya nak tukar balik. Cek-cek dia punya bukan kerosakan itu baru, lama, tapi baru, maka tak boleh khiyar aib. Tak boleh tukar barang baru, barang yang rosak di tangan dia. Maksud rosak di tangan ni baru dengan sebab kecuaian dia, bukan aib yang lama, bukan kerosakan itu lama. Last sekali tuan-tuan, yang terakhir, contoh yang kedua. Ada 5 lagi contoh, insya-Allah kita akan sambung bulan depan. Contoh yang kedua, jual beli. Ni pajak contoh kedua. InsyaAllah tuan-tuan, minggu depan, bulan depan kita akan sebut lagi isu pajak ni. Kita sebut dulu asas malam ni. Dan yang terakhirnya, sah memasukkan syarat dalam ijab qabul. Apa syarat yang kedua yang sah ni? Dan sah pula atau memotongkan buah kayu. Yang sah menjual dengan syarat memasukkan dalam ijab qabul. Syarat apa? Memotongkan buah kayu. Syarat potong buah. Ni dia panggil apa tuan-tuan? Dia panggil jual beli buah kayu yang masih berada di pokok. Bahasa orang Melayu panggil pajak. Yang kita sebut awal tadi, pajak ni tuan-tuan, orang Melayu panggil pajak. Bahasa terma muamalat dia panggil jual beli buah yang masih berada di pokok. Jual beli buah depan ni tak apalah, hang duduk tepi jalan tu, tak jadi isu tu. Ini jual beli hang duduk atas pokok lagi. Dia sepatut kena jual beli ni benda yang dah duduk depan kita, yang boleh pegang, boleh qabak. Itu jual beli yang sebenar. Tetapi jual beli yang atas masih lagi berada di atas pokok ini asalnya tidak sah, melainkan ada beberapa syarat yang sah dia. Syaratnya macam mana? Yang kata sah jual beli buah yang masih berada di pokok, kerana kita nak beli buah saja, pokok kita tak nak beli. Kebun lagi kita tak nak beli. Kalau nak beli kebun tak menjadi isu. Buah ada dalam kebun, pokok ada dalam kebun, itu tidak menjadi isu. Kita beli kebun dan buah-buahnya sekali, ataupun dan pokok-pokok sekali. Ini nak beli buah sahaja. Jadi jual beli buah yang ada 3 tadi kita sebut tadi tuan-tuan. Ada yang sah, ada yang tidak sah. Jual beli buah di pokok ini, pertamanya sekiranya pokok itu buahnya masih belum ada, ni nak bokin awal, maka tidak sah pajak awal sebelum pokok mengeluarkan buah. Tak sah. Macam ada setengah orang kita buat bokin awal. Kalau bokin duit saja okey, tak pajak lagi, baru bokin duit saja.
Hang peganglah ataupun saya heboh dulu. Pendahuluan ni 1,000, kemudian apabila buah saja ni masak, baru kita mula akad pajak. Itu lain. Tu baru dia booking, duit booking dia ada lafaz hijab qabul dia, lafaz hibah. Kalau yang kedua dah berbuah. Ni isu dia. Kalau dah berbuah, buah masih putih lagi, tak tua lagi, maka tidak sah akad pajak buah yang masih belum tua. Islam menjaga daripada apa tuan-puan, daripada berlakunya penganiayaan kepada pembeli. Kalau buah masih putih, belum panggil tua, dia ada risiko ataupun kemungkinan berlakunya buah tu gugur, sedangkan dah bayar mengikut kos kita. Kita anggaplah satu ladam ini tuan-puan, satu hektar, biasanya tahun lepas dia ikut purata tahun lepas. Islam tak boleh, dia dah kena keluar dulu buah tu, bagi tua dulu, bagi tak gugur dah buah tu. Kalau putih ni muda lagi boleh jadi gugur tu, hujan lebat pun gugur. Tiba-tiba dia bayar ikut purata yang masih belum ada jaminan lagi, tak secure lagi kita punya buah itu, tak dibenarkan. Dan yang ketiga yang sah. Yang ketiga yang sah ni tuan-puan, biji ataupun buah ini dah tua walaupun belum masak. Dah tua walaupun belum masak, sah. Kenapa sah walaupun belum ranum, asalkan tua dan masak, walaupun hampir nak masak? Kerana ikut kebiasaannya buah ni tak akan gugur dah, dia masak terus. Ini sah. Dengan syarat sah, syarat dia tuan-puan kena masukkan dalam ijab qabul itu, syarat kena potong. Ini syarat ini tetapkan dalam peruntukan syarat jual beli buah yang tua di atas pokok sah, tapi mesti masukkan syarat potong. Kenapa? Asal dia tuan-puan, dia kena ambil, buat turun, jual, itu asal dia. Tapi oleh kerana ada berlaku isu yang tertentu, dia nak cepat, tak ambil lagi buah tu, tapi nak bayar dulu, minggu depan baru saya nak ambil, nak pasarkan. Kalau ambil sekarang, lambat lagi nak pasar. Maka sah ambil sekarang, tak nak pasar lagi, tapi kena syarat. Syarat mensyaratkan walaupun tak khabar, syarat potong. Tu masuk syarat baru. Pajak setahun terus. Sama lah. Pajak setahun terus. Tadi dia pajak ni satu musim saja. Tu pun kena tunggu dia masak dulu. Habis satu musim. Contoh buah mempelam ni 1 tahun 2 musim. Pajak terus dua-dua. Takut dan korang lain. Ada setengah tu Bami, bukan setahun, dia pajak 5 tahun terus. Ni sistem pajak konvensional. Kena ubah tuan-puan, Islamic sistem balik, kembali kepada pajakan Islam balik. Bukan pajak gadai tu. Tu pajak gadai ramai dah orang kembali pada pajak Islam. Sama je. Ni contoh saja mempelan, sama je buah apa pun. Sawi, mempelan, buah durian, sama je konsep dia. Nak pajak kena syarat dia, pertama buah tu keluar dulu, dan buah tu bagi tua dulu. Kalau masak, okey, tak menjadi isu. Tapi kalau dia tua, itu baru boleh mula sah pajak. Masuk pajak ni bayar. Nak booking tak apa. Aku booking setahun, boleh tak? Jangan bagi kat orang lain. Bagilah duit booking. Nak tahu aku tak bagi kat orang lain setahun, tapi bagilah dulu. Bagi itu boleh, tapi jangan akad jual beli lagi, jangan akad pajak. Bagi itu heboh saja. Tak tanya dia, okeylah token nak berapa, saya nak bagi pendahuluan. Dia kata pajak ni kalau setahun dengan kos yang sekian-sekian ni, bagilah 10%. Kita bayar kepada dia 10%, bukan akad pajak lagi. Itu boleh akad heboh. Kita dah bincang deposit, sistem deposit ni kita dah bincang. Boleh akad heboh. Kemudian pajak, harga kira lain. Tunggu dulu. Tunggu apa? Tunggu dia buah tua, dan pajak yang sahnya mesti masukkan syarat. Satu lagi, pajak mesti selesaikan satu musim saja. Maksud bukan musim, satu kali satu buah tu. Musim akan datang, tunggu. Dia tak boleh nak borong. Dalam setahun ni 2 musim. Saya teruskan 2 musim saya pajak, lagi tak sah.
Kenapa? Kalaulah pajak satu musim pun, kalau buah tak ada lagi pun tak sah, apatah lagi cover sampai setahun, lagi tak sah. Okey, InsyaAllah tuan-puan kita sambung bulan depan. Tu di bawah tu yang ketiga, contoh yang ketiga bulan depan, jual beli secara hutan, wallahu a'lam. Jual beli secara hutan, wallahu a'lam. Ya. Okey. Buah kalau dah masak dah boleh ambil dah. Kalau tua tadi tak boleh ambil lagi, sebab tu kena syarat potong. Kalau masak boleh ambil bila-bila, tak perlu syarat potong. Tapi kalau tuan tu tak benarkan duduk atas pokok dia, wajib kena ambil segera. Wajib kena qada, ambil segera buah tu, turun segera buah tu. Kenapa? Tuan tak benarkan berada di pokok dia. Tapi kalau tuan benarkan, duduklah seminggu, duduklah sebulan, saya benarkan, maka tak apa, tak wajib ambil segera. Sebulan boleh duduk atas pokok. Cuma ulama bincang balik dalam tajuk pajak ni, dia ada tajuk pajak 2 ke 3 topik lagi baru sampai tajuk pajak. Ulama bincang, kalau sebulan baru ambil, lepas tu kos mengurus, kan duduk atas pokok nak kena jaga, nak kena jaga sistem pengaliran airnya. Ketidak buah tu jatuh, tak sihat sebulan lagi, siapa yang bertanggungjawab untuk membayar kos pengurusan buah tadi? Ni dalam bincang detail. Jangan bimbang, semua ada. Air niat khiyar, okey, khiyar air. Okey, jaminan tu tuan-puan 1 tahun warranty kad itu dia tidak termasuk dalam khiyar aib. Jaminan tidak termasuk dalam khiyar aib. Contoh, dia beritahu kepada kita jaminan. Jadi teknologi yang dia buat ni warantinya ada 5 tahun, ada waranti 3 tahun. Tiba-tiba dia rosak tak sampai 3 tahun, memang dalam waranti dia. Adakah dinamakan khiyar aib? Nak ceritanya jaminan itu bukan khiyar aib. Cuma kalau rosak saja, ya, itu dipanggil berlakunya kerosakan, boleh hantar balik. Apabila berlaku rosak tu, boleh hantar balik. Dia jamin 3 tahun. Sebenarnya dia tidak ada jaminan berapa tahun, asalkan di tangan dia tu rosak, dia pakai. Tapi ingat, rosak ni dia kena tahu, kalau lama dah lebih, contohlah, Islam tak menetapkan jaminan berapa-berapa tempoh masa, cuma umum. Islam menetapkan umum, asalkan kerosakan itu kerosakan lama, bukan rosak baru. Waktu kena ingat tu, kerosakan lama. Contoh kenderaan kita ni, sebenarnya dia dah rosak waktu kita ambil tu, cuma kita tak perasan. Itu maksud kerosakan lama. Adapun jaminan baru ni, teknologi yang dia pasarkan ini, kalau kita guna dalam tempoh 3 tahun, enjin dia boleh bertahan. Tiba-tiba enjin rosak, hantar balik, dia terima. Ya, boleh, dia terima. Tapi sebenar, nak cerita yang sebenar dulu. Sebenarnya khiyar aib ini, dia cerita apa? Dia cerita benda yang lama, kerosakan lama, bukan kira teknologi. Tak. Jadi kira teknologi terbaru ni tuan-puan, dia cipta teknologi yang boleh tahan 3 tahun, tiba-tiba tak sampai 3 tahun rosak. Tapi adakah dipanggil khiyar? Asalnya tak nama khiyar dah. Sebab itu bukan rosak lama. Memang kita guna, dengan sebab kita guna, rosak tu tidak termasuk khiyar aib. Cuma dia benarkan untuk hantar, kerana dia create satu lagi undang-undang dia, bukan syarak, iaitu sistem waranti ataupun dikata jaminan. Kenapa dia waranti? Kerana dia berani jamin dengan teknologi dihasilkan ini, dia punya kualiti dia. Jadi kesimpulan tuan-puan, bukan khiyar aib, cuma dia create baru yang boleh diterima pakai dalam Islam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin واجعلنا من المخلصين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك المتطهرين
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama.